Kak Majlis dulu Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz, kita dah habis sampai ayat 31. Hari ini kita sambung ayat Ayat nombor berapa Kak? 32 hari ini. Ayat nombor 32. Sekejap ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih jazakillahu khaira kepada Kak Liza di atas pembukaan majlis ilmu kita pada pagi ini, juga kepada tuan-tuan dan puan-puan penganjur kita khususnya Ahsan wa Amala. Kita mengucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang, Allah memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita taufik, Allah menguruskan masa kita dengan baik, Allah melapangkan dada kita dengan kita sama-sama pada pagi ini dapat mengikuti secara langsung pengisian tadabbur ringkas surah Al-Furqan, yang mana alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita buat kali yang ke-10. Buat kali yang ke-10, siri yang ke-10, yang mana kita dah sampai kepada ayat yang ke-31. Seperti dimaklumkan, insya-Allah pagi ini kita akan bincang ayat yang ke-32. Jadi sesiapa yang mempunyai mushaf Quran terjemahan, bolehlah tuan-tuan buka muka surat 362. Ya, muka surat 362. Lihat pada baris yang kedua terakhir. So ayat 32 ni dia berada pada baris yang terakhir, dua baris terakhir pada muka surat 362. Izinkan saya memaparkan ayat dan juga terjemahan ayat yang saya menggunakan legacy.quran.com. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat nombor 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, orang-orang yang telah kafir itu berkata, dia merujuk kepada orang kafir Quraisy yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ayat 32 ni konteks dia adalah keraguan, persoalan yang mereka lontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu manusia ini dia merujuk kepada orang kafir Quraisy Mekah. Mereka yang telah kafir itu berkata, laula nuzzila alaihil Qur'anu. Mengapa, kalau kita baca pada terjemahannya, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu ke atasnya, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk jumlatan wahidatan, dalam bentuk semua sekali ataupun
turun dengan sekaligus. Okey. Maknanya dalam ayat ini mereka orang-orang kafir musyrikin, mereka telah mempertikaikan, mereka telah mempersoalkan kenapa Al-Quran yang turun, yang dikatakan turun kepada Nabi SAW tu dia tak turun sekaligus. Macam mana mereka mengetahui Al-Quran itu tidak diturun sekaligus? Kejap. Okay. Maknanya kenapa, maksudnya macam mana mereka boleh ada maklumat Al-Quran ini tidak diturun sekaligus? Maksud saya adalah orang kafir musyrik ini mereka persoalkan tentang cara penurunan Al-Quran yang turun sedikit-sedikit. Dia turun beransur-ansur. Kenapa pelik sangat cara turun Quran ni? Tak macam kitab-kitab yang terdahulu. Walaupun dia tak sebut macam seperti kitab-kitab terdahulu, tetapi kita boleh dapat maklumat itu dengan mereka mengatakan kenapa Quran ni dia tak turun kepada Muhammad tu sekaligus. Macam mana mereka tahu turunnya wahyu itu sekaligus? Ini menunjukkan bahawasanya telah mereka mengetahui bahawasanya Al-Quran, kalau kitab-kitab dulu macam Taurat, macam Injil, macam Zabur, dia turun, dia dapat sekaligus, tak sedikit-sedikit macam Muhammad ni. Dalam masa yang sama, daripada persoalan ini, dia seperti nak mempertikaikan bahawasanya kenapa Muhammad ni dia tak macam nabi-nabi terdahulu yang dapat kitab terus dapat sekaligus. Kenapa Muhammad ni dia dapat kitab tu tak turun sekaligus? Itu adalah persoalan keraguan, pertikaian yang mereka nak tolak Al-Quran tu. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala telah mempertahankan kenapa Quran itu diturun tidak sekaligus daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Kan tak turun 30 juzuk terus, tak turun 114 surah tu, kenapa tak turun terus sekaligus? Maka dalam ayat ini menjawab persoalan yang mereka kemukakan, pertikaian tadi. Allah kata kadzalika. Allah kata Al-Quran itu kadzalika linuthabbita bihi fuadaka. Kadzalika ni dalam Quran terjemahan kita ni, kadzalika ni maksudnya dia adalah demikianlah. Maksudnya ayat yang bermula daripada kadzalika ni adalah ayat yang memberikan penerangan, hikmah. Kenapa Quran itu tak turun sekaligus? Apa tujuan dia? Demikianlah. Kadzalika ni dia merujuk kepada Al-Quran yang dia tak turun sekaligus tu. Untuk apa? Li. Perkataan li dekat sini, li dekat sini menunjukkan kepada adanya hikmah pada penurunan Al-Quran itu tidak sekaligus. Perkataan huruf li dekat sini, tuan-tuan perempuan, ini adalah merujukkan, dia panggil lil ta'lil. Maksudnya untuk menyebutkan tentang tujuan. Sebab kita kata lam, kita kata adalah untuk. Adalah untuk
ataupun kerana hendaklah. Nusabbita, menetapkan, bihi, Al-Quran itu, fuadaka, dengan hatimu. Maknanya beginilah, kalau kita baca terjemahan ni, Allah menjelaskan kenapa Quran tu tak turun sekaligus dekat Mekah, turun beberapa surah sikit demi sedikit. Sebab Allah turun macam tu kerana, itu kita kata li tadi itu, kerana ataupun supaya kami hendak menetapkan dengannya Al-Quran itu pada fuadaka, pada hatimu. Maknanya sebab dia kenapa turun sikit-sikit adalah untuk menetapkan, meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawapan dia. Kenapa Al-Quran tu kenapa Al-Quran diturun sedikit-sedikit? Ini jawapan dia. Adalah untuk at-tathbit, adalah untuk menetapkan, mengukuhkan hati Nabi SAW tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Allah jelaskan lagi tentang Al-Quran yang dia turun sedikit demi sedikit tu, warattalnahu tartila. Okay. Dan kami tartilkannya, maksudnya kami bacakannya. Al-Quran yang turun sikit-sikit tu dah turun sikit-sikit. Lepas tu pula cara nak menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi SAW itu disampaikan dalam bentuk tartil. Dia dibacakan, dia disampaikan dalam bentuk tartila. Dibaca dia dengan teratur satu persatu. Dia waktu kadang-kadang kan, cara penyampaian wahyu kepada Nabi itu pun caranya satu persatu diterangkan kan. Bukan okey cepat terang laju habis ayat 32 pergi ayat 33 macam tu kan. Kadang-kadang tak faham. Jadi tetapi dah merasai kan, betul tak? Sebab tu teknik bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, itulah teknik yang kita gunakan dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tak perlu nak terkejar-kejar, tergopoh-gapah, tak perlu kita nak cepat habiskan ayat. Jangan. Kalau kita tak ikut cara macam mana Al-Quran itu dibacakan kepada Nabi, maka hilanglah metodologi pembelajaran. Lepas tu kita terang satu persatu, perlahan-lahan kita terangkan. Dia berbeza dengan kita terangkan dalam bentuk kita kejar-kejar kelang kabut kan, menyebabkan menjadi kurang jelas lah. Okey, tuan-tuan jelas tentang hikmah penurunan Al-Quran. Kenapa diturun beransur-ansur sedikit demi sedikit? Jawapan nombor satu adalah untuk meneguhkan hati Nabi SAW tentang isi kandungan Al-Quran itu. Kemudian pula, macam mana cara nak meneguhkan itu juga disampaikan wahyu itu kepada Rasulullah dalam bentuk tartil, iaitu dibacakan satu persatu dengan penuh teratur. Kita selalu dengar digalakkan baca Quran secara tartil, dan dibaca dan satu kalimah ni jelas dia baca. Maksudnya tak baca laju-laju, terkejar-kejar, baca tekan sampai sebutan huruf tu pun yang tebal jadi tak tebal, yang nipis jadi tebal, sebab kita laju. Lidah kita, ada orang awam ni dia tak macam lidah yang fasih kan. Jadi sebut qala boleh jadi qa, dia kena sebut satu, tapi dia akan lambat lah. Tapi lambat dia tu disebut huruf tu secara tartil. Itu salah satu maksud kepada tartil. Baik, sekarang ni saya nak menjelaskan lagi
macam mana dikatakan menetapkan hati Nabi ni? Macam mana dikatakan menetapkan hati Nabi? Okey. Cara menetapkan hati Nabi, nombor satu, kita boleh tengok kat situ, nombor satu, macam mana dikatakan nak at-tathbit. Kenapa nak dikata menetapkan hati Nabi ni? Adalah yang pertama, membawa maksud Al-Quran ni, apabila dia turun sikit-sikit, maksud dia mengambil masa yang mana? Mengambil masa yang lama kan? Sebenarnya masih mengambil masa yang lama ni, sebenarnya ia menunjukkan lamanya kerasulan Nabi ni. Maksud dia, selagi mana kita ada berhubung, Allah berhubung dengan Nabi ni, maknanya Nabi ni masa itulah dia Rasul. Jelas tak maksud dia begini? Tuan-tuan pernah membaca, pernah mendengar kisah macam mana ketika wahyu itu terputus? Pernah kan berlaku dalam hidup Nabi wahyu terputus? Macam kita kan, apabila sentiasa ada orang yang selalu berkomunikasi dengan kita, kita rasa macam, kita rasa hati kita tenang je. Ada je orang tanya khabar, ada je orang tanya khabar. Macam itulah sebenarnya Allah nak menetapkan hati Nabi ni, diturunkan sedikit-sedikit ni. Apabila turun sikit-sikit, maknanya perpanjangan wahyu tu turun kan. Kalau turun sekaligus, macam dah dapat sekaligus, lepas tu dah tak ada dah. Jadi macam, ialah macam terpisah kan. Jadi itu di antara maksud yang pertama. Apa maksud untuk meneguhkan? Kerana kita tahu Nabi ni, dia ada perasaan, dia rasa macam perasaan lonely lah kan, bersendirian apabila wahyu terputus. Kenapa malaikat tak turun ni? Kita pernah belajar kisah terputusnya wahyu surah Ad-Duha. Sebelum turun surah Ad-Duha kan wahyu terputus, Nabi rasa Nabi jatuh sakit. Kenapa ni malaikat dah tak datang ni? Apa sebab ni? Jadi untuk menguatkan Nabi ni, dia rasa dia itu sentiasa diberikan perhatian, dia itu sentiasa berhubung dengan Allah, maka dia turunkanlah wahyu itu sedikit demi sedikit. Itu penerangan yang pertama, cara nak menetapkan hati. Yang kedua adalah merujuk kepada, kalau Allah turunkan ayat itu sedikit demi sedikit, fungsinya adalah untuk mengukuhkan motivasi Nabi dalam menjawab mana-mana persoalan pertikaian yang ditanya. Faham tak maksud dia? Maksud dia, dakwah ni panjang lagi. Betul tak? Akan ada isu-isu baru yang akan muncul contohnya. Jadi setiap kali ada orang pertikaikan, Al-Quran akan turunkan ayat jawab. Kalau ada orang tanya, Al-Quran akan menjawab. Jadi apabila, maknanya Nabi ni, Allah nak pertahankan Nabi ni sebagai seorang Rasul tu, dia boleh datangkan hujah untuk lawan pihak penentang dia. Ataupun kalau ada mana-mana persoalan, Nabi akan ada jawapan. Sebab apa? Sebab wahyu itu sentiasa turun sedikit demi sedikit. Itu maksud yang kedua dari sudut menetapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Maksud dia macam ni lah. Contohnya macam ni. Ayat ni pun dah bagi contoh. Contoh kan? Kalau kita baca sampai ayat jumlatan wahidan, ini apa sebenarnya? Ini adalah persoalan kan? Contohnya, ayat ni sampai kat sini je. Tak adalah ayat ni. Contohlah, ayat ni tak ada. So, macam mana nak jawab? Kalau orang kafir kata, kenapa Quran ni tak turun kepada Nabi Muhammad sekaligus? Macam mana nak jawab? Betul tak? Tapi, apabila ada je pertikaian, Allah turun jawapan. Macam itulah. Ada persoalan, turunlah jawapan. Contoh macam kita belajar dalam kisah-kisah dalam Quran kan. Orang pernah tanya Nabi tentang Ashabul Kahfi ke contoh.
Nabi boleh jawab. Orang tanya pasal Zulkarnain ke, Nabi boleh jawab. Dia turun sekaligus begitu. Dia turun sedikit demi sedikit. Okey, tuan jelas tak tentang tentang apa? Tentang sudut yang kedua, macam mana nak meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Tuan jelas? Ustaz. Okey. Jelas, Ustaz. Yang kedua tu maksudnya asbabun nuzul, Ustaz. Sebab turun ayat tu bila berlaku satu peristiwa yang ditanyakan, Nabi jawab. Okey, begini. Kadang-kadang Al-Quran turun tidak semestinya mempunyai sebab-sebab tertentu asbabun nuzul lah. Tapi salah satunya ada sebab-sebab dia. Contoh, kalau macam seperti mana orang bertanya tentang siapa tu Tuhan, turunlah surah Al-Ikhlas ke contohnya kan. Tapi kadang-kadang dia tidak ada sebab-sebab yang tertentu pun. Tidak ada spesifik kejadian Al-Quran tu turun. Bahkan Al-Quran tu turun memang banyak tanpa ada asbabun nuzul yang tertentu. Nampak tak maksud dia? Okey, tapi salah satunya ada kaitan kak dengan asbabun nuzul. Okey. Ada lagi mana-mana yang nak berkongsikan setakat ni kefahaman tuan-tuan dan puan, kenapa cara Allah menetapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan Al-Quran sedikit demi sedikit? Tuan ada contoh tak? Okey. Okey. Saya bagi tuan contoh Contoh kalau kita jadi macam Nabi kan, kalau orang tanya benda-benda macam ni, kita pun jadi down tau. Kita boleh jadi macam mana nak jawab ni? Betul tak? Jadi Al-Quran tu ditulis sikit-sikit, dia ikut situasi, dia ikut keadaan kan. Jadi Allah sentiasa defend Nabi Muhammad ni. Kan? Okay, saya bagi contoh. Kita ambil contoh surah Al-Isra. Sebenarnya kita pernah baca dah sikit, tapi kita nak tengok contoh macam mana mereka pernah mengemukakan alasan-alasan kenapa Muhammad ni dia tak layak jadi Nabi. Kan mereka bagi alasan 1, alasan 2, alasan 3. Tapi macam mana Al-Quran itu dia turun menjawab alasan-alasan tersebut. Okey, kita buka surah Al-Isra. Kita tengok dalam surah Al-Isra. Okey, surah yang ke-17. Cari ayat nombor 90. Okey, kita tengok ayat nombor 90. Ayat nombor 90 sampai ayat nombor 93. Surah Al-Isra, muka surat 291. Kita tengok. Kita tengok ya. Kita tengok macam mana Al-Quran jawab. Maksudnya ini cara Allah nak meneguhkan hati Nabi. Biarlah orang nak cakap apa ke, orang nak petikaikan apa. Tak apa Muhammad, kau ada cara nak pertahankan diri kau tu. Itulah salah satu maksud untuk litasbit, untuk menetapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tengok contoh macam mana Nabi ni dipertikaikan oleh orang-orang Arab musyrikin. Kita tengok ya. Ambil ayat nombor 90 dulu. Kalau kita baca dekat ayat nombor 90 seperti yang saya paparkan ni, mereka kata apa dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka kata, kami sekali-kali takkan beriman kepada engkau Muhammad sehinggalah engkau boleh memancarkan mata air daripada bumi bagi kami. Okey, jelas. Boleh faham kan? Okey, lepas tu ayat 91 mereka cakap, kami takkan beriman dengan kau Muhammad melainkan kalau kau ada kebun-kebun dari pokok-pokok tamar dan anggur, ataupun kau boleh alirkan sungai-sungai jadi celah-celahnya, celah-celah pohon tamar dengan anggur tu dengan aliran yang terpancar terus menerus. Mereka cakap macam tu. Lepas tu ayat 92 mereka kata lagi, kami takkan beriman Muhammad dengan kau Muhammad kalau kau boleh gugurkan kepada kami daripada langit berkeping-keping langit seperti yang mana Nabi pernah ancamkan. Kan? Ataupun orang ni kata apa? Ataupun kau bawa je lah Allah dan malaikat jumpa kami. Kami nak tengok mana Allah kau dan mana malaikat yang
kau dakwa dia itu sebagai pemberi wahyu. Sampai macam tu tuan-tuan dan puan. Tapi tak cukup lagi. Ayat 93 mereka kata, ataupun sehingga engkau mempunyai sebuah rumah yang rumah tu memang dari emas, ataupun kau pergilah naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan percaya kepada kenaikanmu ke langit sebelum engkau pergi langit tu bawa turun kitab yang dapat kami membaca. Kita tengok kan pertikaian kan, keraguan, syubhat yang mereka lontarkan kepada Nabi. Jadi apabila muncul isu-isu seperti itu, adalah jawapan dia. Apa jawapan dia? Ayat yang hujung tu. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah Muhammad, jawab Muhammad. Apa yang mereka pertikaikan pada ayat 90 sampai ayat 93 ni. Jawab kepada mereka, Maha Suci Tuhanku. Bukankah aku ni hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Maknanya, Nabi ni Allah Ta'ala kata pada dia, aku ni manusia biasa je, cuma aku jadi Rasul. Yang kau minta pelik-pelik tu kenapa? Maksud dia macam tu lah. Okay, tuan jelas tak? Maksud dia, saya nak menunjukkan bahawasanya, perkataan kul ini, kul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasulah ni, dia datang selepas apa? Dia turun selepas adanya pertikaian. Ayat ni menunjukkan bahawa ada sebab Quran tu turun sikit-sikit. Antaranya adalah untuk mempertahankan kerasulan Nabi SAW, untuk menjawab mana-mana pertikaian. Setelah adanya soalan, adanya keraguan. Okey. Ada satu lagi, tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan nak tengok contoh lah. Tuan-tuan nak tengok contoh, apa kata tuan-tuan buka surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah nombor 29. Tengok surah nombor 29. Cari ayat nombor 50 dan 51. 50 dengan 51. Kita nak tengok contoh-contoh macam mana Al-Quran ni dia meneguhkan, dia memantapkan motivasi Nabi dalam teruskan sampaikan. Okay, surah yang ke-29, tengok ayat nombor 50 hingga 51. Muka surat 402. Okey, dah jumpa. Okey, kita tengok ya. Apabila ada orang pertikaikan, ada jawapan. So jawapan itu dia turun setelah ada pertikaian. Jadi kalau turun Al-Quran tu sekaligus, jelas faham tak? So macam mana pertikaian tu? Macam mana isu-isu yang baru itu? Okey, jadi kita tengok ayat nombor 50. Okey, apa yang mereka pertikaikan? Contoh, mereka kata dekat surah Al-Ankabut ayat 50, mereka kata yang bermaksud ayat ini, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad ni mukjizat dari Tuhannya? Kenapa Muhammad kau tak boleh tunjukkan bukti kau ni betul-betul Rasul? Mereka minta on the spot. So macam mana Nabi nak jawab dia? Jadi cara nak mengukuhkan semangat Nabi untuk lawan balik, untuk berhujah balik, turunlah ayat. Ayat tu jawablah. Qul, jawablah. Innamal ayatu indallahi. Sesungguhnya bab mendatangkan mukjizat-mukjizat itu ada pada Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Aku ni hanya seorang rasul yang pemberi amaran yang jelas nyata. Nabi kata tugas aku ni nak bagi peringatan yang nyata kepada kamu. Aku tak ada kuasa nak datangkan mukjizat on the spot yang kamu minta tu. Semua itu hanya ada pada Allah. Okay, kita bawa contoh ni, kita nak tengok kalau tak ada jawapan dari Allah nak jawab macam mana perasaan Nabi, emosi Nabi dalam menghadapi macam-macam orang kata. Jadi apabila Quran itu turun sikit-sikit,
maka Quran itu sentiasa menyelesaikan persoalan, pertanyaan dan sebagainya. Ini adalah contoh untuk menguatkan cara kenapa Al-Quran itu dapat menetapkan hati Nabi. Jawapannya melalui Quran itu turun beransur-ansur. Tadi kita telah sebutkan 2 faedah dia. Baik. Satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kalau tuan-tuan nak dapat maklumat lebih lanjut, contohnya kenapa Al-Quran tu turun beransur-ansur. Kalau kita kata jawapan pertama, kita ambil surah Al-Furqan tadi. Tapi dia ada sebab lain juga sebenarnya. Bukan hanya untuk Rasul saja. Tapi sebab lain itu sebenarnya juga adalah untuk umat Nabi SAW itu sendiri. Maksudnya, faedah Quran tu turun ansur-ansur adalah untuk Nabi itu sendiri. Dan juga faedah tu Quran tu turun beransur-ansur adalah untuk orang yang akan rujuk Al-Quran tu. Kalau kita nak tengok alasan itu, kita kena kembali buka surah nombor 17, surah Al-Isra. Okay, lihat ayat nombor 106. Cuba kita tengok ayat nombor 106, surah Al-Isra. Okay, ini maklumat tambahan untuk kita menyenaraikan kenapa Quran tu perlu diturun beransur-ansur. Jawapan pertama tadi, kita gunakan surah Al-Furqan ayat 32. Dia ada sebabnya khas untuk Nabi SAW itu sendiri, tetapi untuk umat dia ada tak hikmah dia? Ada. Allah nyatakan pada ayat nombor 106. Muka surat berapa 106 dalam surah Al-Isra ni? 293 Ustaz. 293 kan? Okay, kita tengok ayat dia. Saya ada paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 106 tu Allah kata wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Allah kata Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan. Kami bahagi-bahagikan tu maknanya pecah-pecahkan supaya engkau membacanya kepada manusia. Ni jawapan dia. Supaya Nabi Muhammad dapat baca kepada siapa? Kepada manusia dengan lambat dan tenang. Maksud dia, faedahnya untuk siapa juga? Adalah untuk manusia. Terutama dalam bab apa? Dalam bab hukum hakam. Bayangkan, kalau Al-Quran turun sekaligus, Quran turun semua ada hukum hakam. Bila nak buat hukum itu? Kalau kena buat sekaligus, ya Quran turun sekaligus. Tapi kalau turun sikit-sikit, dia pelaksanaan hukum tu sedikit. So, manusia pun lama-lama jadi apa? Maksudnya lama-lama manusia pun jadi seorang yang taat, mampu. Itu untuk umat Nabi, umat yang ditujukan Al-Quranul Karim. Itu sebab selain pada Nabi SAW. Okey, kita patah balik kepada surah Al-Furqan. Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan, pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan? Kita menggunakan kaedah tartil ya dalam tadabbur secara ringkas. Alright, sekejap. Okay, ada apa-apa pertambahan maklumat tuan-tuan dan puan? Kalau ada boleh kongsikan sebelum kita lanjutkan dengan ayat yang ke-33. Tengok ayat nombor 33. Okey, kalau tidak ada, kita teruskan dengan ayat nombor 33. Tetapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh fahamkan tentang warattalnahu tartila ni. Kan dibaca secara tartil tu juga secara
teratur secara huruf bin huruf, secara kalimah by kalimah, kan, satu persatu ni hikmahnya kita tahulah, kan, mudah nak menghafal, kan, mudah nak faham, terutama adalah pada mudah untuk mengamalkannya. Okey. Sekarang kita pergi kepada pengajaran dia, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ayat 32 ni, apa di antara pelajaran yang kita boleh ambil? Apakah di antara pengajaran dia? Okey. Nombor satu, kita dapat belajar dekat sini bahawasanya ayat 32 ni membuktikan betapa banyaknya usaha orang kafir untuk menolak Al-Quran yang diturunkan. Ayat 32 kan, sebab kita jumpa dan kat sini kan. Kita dah sampai ayat 32 ni, masih ada lagi perkara-perkara yang berbentuk keraguan, kan, penolakan. Sampai ayat 32 dah. Itu kita dah jumpa dekat ayat belas kan. Sampai ke sini ni ada lagi rupa-rupanya nak menunjukkan bahawa orang-orang kafir ni dia akan sentiasa cari alasan macam mana nak jatuhkan martabat Al-Quran ni, macam mana nak tolak wahyu ni. Itu salah satu di antaranya kita dapat belajar. Okay. Pelajaran nombor 2, kita dapat belajar dekat sini betapa perhatiannya Allah itu kepada Nabi SAW dengan mengemukakan cara untuk menolak apa? Menolak mana-mana syubhat, keracuan. Kita kata mana-mana persoalan, pertikaian, Allah Ta'ala tunjukkan dengan memberikan jawapan. Kan? Kalau seperti mana yang kita belajar kan, apabila mereka tanya, kenapa Quran tak turun sekaligus? Macam kita kitab dulu. Cara Allah nak pertahankan Nabi ni kan, Allah bagi jawapan, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Okey, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar bahawasanya ayat ini menunjukkan tentang hikmah Allah dalam melakukan sesuatu. Maksudnya Allah ni dia buat Al-Quran diturun bahasa Al-Thur, ada sebab, ada alasannya, ada hikmahnya. Al-Quran tak diturun sekaligus pun ada alasannya. Seperti mana alasan yang Allah terangkan pada linuthabbita, kerana ataupun untuk. Maknanya ayat 32 ni kita dapat belajar tentang hikmahnya Allah. Allah ni dia buat sesuatu tidak pernah tanpa sebab, tidak pernah tanpa faedah, tidak pernah tanpa hikmah. Semua ada hikmah. Okay. Kemudian kita dapat belajar yang keempat, pelajaran yang keempat di sini, terdapat belajar hikmah yang keempat, diturunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur, ada dua, seperti yang kita sebut tadi itulah. Maksudnya yang pertama adalah untuk mengukuhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memastikan dia itu adalah Rasul. Begitu juga adalah untuk menjawab mana-mana persoalan yang ditanyakan, mana-mana perkara yang dipertikaikan. Itu adalah pelajaran yang keempat. Kita dah belajar tadi. Okay, sekarang kita nak masuk kepada ayat nombor 33. Okay, setakat ni terjelas. Kat mana yang kenyataan saya yang saya sampaikan tuan-tuan perlu
pengulangan ataupun ada penambahan. Silakan tuan-tuan kalau ada. Okey. Kalau tak ada, kita terus ayat 33 ya. Okey. Ayat 33 ni Allah mengatakan wala ya'tunaka bimathalin, dan mereka ni tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata. Maknanya ayat ni Allah memberitahu bahawasanya dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil, kata-kata yang aneh untuk menentangmu. Maksudnya Allah mengatakan setiap kali mereka nak bawa, mereka nak letakkan satu ungkapan, mereka nak buat perkataan yang aneh-aneh kepadamu wahai Muhammad, illa ji'naka bil haqq, melainkan kami akan bawakan kepada kamu kebenaran. Maksud dia apa? Maksud dia Allah nak menyebut dalam ayat ni, nak memberitahu bahawa setiap mana apa saja dakwaan, tuduhan, kata-kata, ucapan yang batil, yang buruk terhadap Nabi yang membawa wahyu Al-Quran, mesti Allah Ta'ala akan datangkan jawapan untuk mempertahankan tuduhan, kecaman. Itulah maksud pada potongan ayat wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq. Okey. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Jelas dekat situ? Okey. Kemudian Allah mengatakan Allah Ta'ala juga akan wa ahsana tafsira, dan Allah akan memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya. Bukan sekadar Allah mendatangkan jawapan. Macam mana nak jawab Muhammad? Macam mana nak jawab? Okay. Kalau mereka mendatangkan kepadamu satu tuduhan ke ungkapan, kata-kata yang aneh. Tadi kita dah ambil contoh dah pun tadi sebenarnya. Surah Al-Isra, kan? Kita ambil contoh surah Al-Ankabut tadi itu. Allah turunkan jawapan. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey, dalam masa yang sama bukan sekadar bagi jawapan. Kalau ada orang kata Quran ni tak lengkap ke, kalau ada orang kata Quran ini banyak berulang ke, kalau ada orang kata Quran ni tak tersusun ke, kan? Sebenarnya Allah pasti akan ada orang yang boleh jawab semua tuduhan tu. Sampailah sekarang sebenarnya. Kalau kata Quran ni kenapa dia banyak sangat repetition, pengulangan, kan? Contoh, kan? Asyik-asyik nak ulang. Contoh macam kajian yang saya buat tentang Nabi Musa tu lah. Kenapa dia ulang banyak-banyak kisah Nabi Musa ni? Allah akan bagi jawapan dia. Maknanya tak ada sikit ruang pun mana-mana pihak musuh yang boleh mencari kelemahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tak ada. Walaupun tuan belajar orientalis ni, mereka belajar Quran, mereka belajar bahasa Arab, mereka sanggup belajar nak faham Quran tu. Antara sebab dia nak melihat kekurangan Al-Quran, mereka takkan jumpa punya. Sebab Allah dah kata dah, mesti Allah mendatangkan bil haqq, kebenaran yang mempertahankan apa saja kata-kata kepada Nabi Muhammad yang ada kaitan dengan Al-Quranul Karim. Mesti ada. Kalau macam mereka kata, Muhammad, Quran tu dia yang reka-reka. Kita baca ayat yang awal surah Furqan, kan? Allah cabarlah. Okay, kalau Quran ni Muhammad yang reka, korang buatlah sama macam Al-Quran tu. Kau boleh buat tak? Itu yang Allah cabar menggunakan huruf-huruf abjad tu.
Lepas tu Allah gunakan huruf-huruf yang mula depannya alif lam mim, alif lam ra, qaf, nun. Salah satu hikmah kenapa Allah datangkan huruf pendek itu, Allah nak cabar mereka. Cuba buat ayat gunakan huruf-huruf abjad tu. Dan ada banyak lagi lah. Ada banyak lagi. Okay. Kemudian Al-Quran ni, kalau ada orang kata tak faham lah, tak jelas lah Quran ni maksud dia apa, Allah akan datangkan tafsiran yang sebaik-baiknya, penjelasan yang sebaik-baiknya. Tafsir kan, kita jumpa kata tafsir kan, wa ahsana tafsira, penjelasan yang sebaik-baiknya. Kalau orang kata Al-Quran ni ada kontradik lah, kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni, tak ada. Tentu ada penjelasan dia. Cuma penjelasan yang boleh didatangkan tu bukan semua orang lah. Orang yang kaji Quran, dia buat pendirian, dia jumpa. Mesti dia jumpa. Mesti dapat punya. Sebab Quran itu adalah kalam Allah. Okay, kita jelas perkataan wa ahsana tafsira. Okey. Saya nak tunjukkan tentang contoh. Macam mana Quran ni dia boleh ditafsirkan dengan sebaik-baiknya. Kita pernah belajar kaedah mentafsirkan ayat-ayat Quran tak? Kalau kita nak belajar, boleh. Kita boleh sediakan modul macam mana cara nak faham satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Jadi kaedah, jadi sebab dia. Allah ni, dia dah cakap dah. Dia akan mendatangkan tafsiran yang sejelas-jelasnya. Maknanya tak ada ayat dalam Quran tu tak faham. Melainkanlah beberapa ayat yang termasuk dalam mutasyabihat memang tak semua orang boleh faham. Kan? Dia mesti boleh faham dia. Antara cara nak faham dia macam mana? Gunakan ayat Quran itu sendiri. Ayat Quran dengan ayat Quran boleh menjadi pentafsir. Saya tunjukkan. Okey. Begini. Okey, kita nampak tak gambar rajah ni? Gambar rajah ni kejap ya. Okey, begini. Nampak macam kecil. Nampak tak gambar rajah ni? Nampak ke? Okey, maksud dia macam ni. Macam ni. Besar sangat. Okey, nampak tak? Kalau nak mendapat tafsiran yang jelas, lengkap tentang sesuatu ayat, kita gunakan kaedah tafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran itu sendiri. Maksudnya kita boleh guna ayat Quran dengan ayat Quran juga. Maksud saya nak bagi tahu pada tuan-puan, tak ada ayat Quran ni yang tak boleh difahami. Melainkan ada ayat-ayat yang samar-samar lah, yang mutasyabihat. Mesti ada jawapan dia. Kaedah dia apa? Boleh guna Quran dengan Al-Quran. Cara yang kedua, kita boleh guna tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Quran dengan hadis. Okey, kita ambil Quran dengan Quran lah, sebab kita nak sebutkan Quran kan. Contoh dia macam ni. Ayat Quran dengan ayat Quran, dia boleh mentafsirkan sesuatu yang ringkas. Faham tak maksud dia? Saya macam nak kena besarkan juga benda ni. Nampak tak? Ni, menjelaskan yang ringkas ni. Maksud dia, ada ayat dalam Quran ni, ringkasnya. Apa perincian dia? Ada ayat lain akan terang. Faham tak maksud dia macam tu? Okey. Kadang-kadang dalam Quran, dia macam ayat tu bentuk muktamad. Tapi ayat tu macam umum sangat ayat ni. Nanti akan ada ayat yang meletakkan had dia. Itu dia panggil membataskan yang mutlak.
ataupun mengkhususkan. Ada ayat tu umum, ada ayat lain mengkhususkan yang umum. Contoh macam tu. Ada ayat dalam Quran, dia ini uh, tersurat, tapi ada ayat Quran lain yang menerangkan yang tersirat. Macam itulah sebaliknya. Okey, boleh jelas? Okey. Saya ambil contoh. Tuan-tuan boleh tak buka Al-Quran? Okey, kita tengok satu contoh. Okey. Cuba tuan-tuan buka Suratul Maidah ayat 1. Cuba buka surah Al-Maidah ayat 1. Kita akan jumpa ayat tu dia ringkasnya ayat tu. Cuba tengok ayat surah Maidah ayat 1 tu pasal apa. Okey, kita ambil satu contoh, lepas tu nanti okey. Sekejap ya, saya cari ke surah Maidah ayat 1 kan. Jadi kita nak tengok contoh macam mana Quran ini akan ada yang akan memahamkan kita. Okey. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, cuba tuan-tuan baca ayat 1 tu. Okey, tuan-tuan nampak tak saya kongsikan di skrin Zoom sekarang? Ayat 1 ni. Okey, tengok Allah kata apa? Allah kata, ambil daripada ayat yang ni. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutsla alaikum. Tengok ya. Ayat ni Allah kata apa? Allah kata, mana pula hilang pensel dia? Okey, dah jumpa dah. Ni, ayat ni kan ambil daripada sini. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Tuhan kata, dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternakan kecuali apa yang dibtelak, apa yang akan dibacakan kepada kamu. Ayat ni kan macam umum. Kecuali apa yang akan dibacakan kepada kamu. Maknanya ayat ni Allah tak sebut apa dia yang tak boleh makan tu. Allah kata yang kamu boleh halal kamu makan binatang-binatang ternakan. Allah bagi tahu. Lepas tu apa lagi? Ayat tu kata kecuali apa yang akan dibacakan kepada kamu. Macam umum kan? Dia tak sebut. Dia macam apa dia yang akan dibacakan? Apa haiwan tu? Apa makanan tu? Macam mana cari jawapan dia? Kecuali apa yang akan dibacakan kepada kamu tentang makanan yang haram mana, yang tak boleh makan apa, yang boleh makan apa. Yang ternakan ni jelas dah. Kita fahamlah, haiwan ternakan ni fahamlah, lembu, kambing, unta, kan? Ni kita tahulah, okey ni jelas. Tapi yang kat sini, kecuali apa yang dibacakan. Macam mana nak faham ayat ni? Ingat tak tadi Allah kata apa? Pasti Allah akan membawa sebaik-baik pentak sirat dia. So macam mana? Okey. Jawapan dia ada pada ayat yang berikutnya. Okey, cuba tengok ayat nombor 3. Tengok ayat nombor 3. Ayat 3, jumpa tak Allah jelaskan apa yang haram tu? Allah jelaslah. Kan, apa yang Allah kata yang tak boleh makan tu Allah jelaskan. Diharamkan kepada kamu memakan. Inilah semua haiwan ni. Hurimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Semua haiwan ni. Rupa-rupanya ayat 3 ni menjelaskan apa yang Allah haramkan, tak boleh dimakan. Dijelaskan satu persatu. Apa dia? Bangkai, darah, daging babi, binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati dari jatuh tempat yang tinggi, yang mati ditanduk. Tuan-tuan nampak kan?
Akan ada tafsiran dia. Menggunakan ayat dengan ayat. Yang ini nanti mungkin kita kena, mungkin saya boleh bantu tuan-tuan perempuan, macam mana nak mencari pentafsiran ayat yang lengkap. Menggunakan ayat Quran juga. Okay. Kita tengok contoh yang lain. Okey, kita tengok contoh yang lain. Satu contoh lain. Okey, cuba tuan-tuan buka surah Al-Imran ayat 90. Buka surah Al-Imran ayat 90. Saya nak tuan-tuan cari saya jawapan tentang faham kat ayat ni. Sebab itu saya tunjuk kaedah ni supaya kita tak cepat-cepat dalam memahami ayat tu tanpa kita ada disiplin yang betul. Okey, kita tengok ayat nombor 90 surah Al-Imran. Ya. 90 surah Al-Imran. Saya ambil contoh. Okey. Dah jumpa ayat dia. Ayat 90 saya dah paparkan ni. Tengok ya Allah kata apa. Surah Al-Imran ayat 90 kan. Allah kata, sesungguhnya orang-orang kafir sesudah mereka beriman. Maknanya apa? Maknanya apa? Sesungguhnya orang-orang yang kafir selepas mereka beriman. Maknanya mula-mula dia masuk Islam. Betul tak? Dia beriman. Lepas tu dia jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi kafir kan? Kemudian kekafiran mereka tu semakin kuat. Allah kata dia tidak akan diterima sekali-kali taubat mereka. Macam orang murtad lah contoh. Betul tak? Kalau kita baca ayat ni, orang murtad ni Allah terima tak taubat dia? Kalau kita tengok ada orang tukar agama kerana nak kahwin dengan lelaki pilihan dia ke, perempuan pilihan dia ke, sebab harta ke, sebab apa, dia sanggup tukar daripada Islam menjadi kafir. Kalau kita baca ayat ni, Allah terima tak taubat dia? Tak. Tak terima tu. Tidak sekali-kali akan diterima taubat mereka. Okey. Kalau kita baca ayat ni macam secara mutlak, muktamad, Allah tak terima. Betul tak? Kan? Lepas tu Allah kata mereka itu orang yang sesat. Tapi kalau kita kata dah, sebenarnya Allah terima taubat orang murtad ni. Tapi ayat ni Ustaz dia kata tak terima. Sudah. Ada kontradik lah. Tengok kan, kalau orang cakap dalam Al-Quran kata, apa pula? Mana kan? Kalau kita hanya ambil ayat ni kita quote kan, kita nak kata jangan murtad. Nanti apa ni kalau murtad sampai bila-bila lah. Allah tak terima taubat apa ni? Betul. Kalau kita ambil ayat ni memang betul maknanya macam tu. Tetapi kalau baca ayat lain, sebenarnya yang Allah kata tak terima taubat ni sebenarnya sebab apa? Okay, tengok ya, tengok. Kita buka surah An-Nisa. Kita buka surah An-Nisa ayat nombor 18. Ayat nombor 18. Kita tengok. Ada jawapan dia dekat situ pasal orang murtad tadi tu. Surah An-Nisa ayat nombor berapa tadi saya kata? Nombor 18. 18. Itu nak 80. Ya. Dekat sini ada jawapan dia. Okey, jawapan dia apa? Jawapan dia, orang yang murtad tu sebenarnya kalau dia beriman kemudian dia murtad, betul tak? Sebenarnya Allah tak akan ampunkan dosa dia sekali-kali apa? Allah tak terima taubat dia tadi tu kan? Sebenarnya yang dikatakan dia tak diampunkan dosanya, tak diterima taubatnya jika dia memang murtad sampai mati. Dia murtadlah banyak kali. Kalau dia bertaubat
sebelum dia mati sebenarnya Allah ampunkan dosa orang murtad. Yang Allah kata dekat surah apa tadi tu? Lupa dah. Ali Surah Imran ayat 60. surah Ali Imran tadi tu sebenarnya Allah tak terima taubat mereka tu sebenarnya jika Allah tak terima dosa mereka tu, Allah tak bagi pengampunan tu sebenarnya jika mereka mati dalam keadaan murtad. Tapi jika mereka beriman, kemudian mereka jadi murtad, lama murtad dia, tiba-tiba mereka sempat beriman, bertaubat balik sebelum mati, Allah terima sebenarnya taubat dia. Inilah dalil dia. Surah lain, ya Allah kata, dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan sehingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati. Rupa-rupanya dia punya tempoh peluang itu apabila hampir mati. Maknanya orang murtad ni kalau di Islam, lahir-lahir di Islam, tiba-tiba dia jadi murtad. Kalau kita hanya baca pada ayat surah Ali Imran tadi, memang kita kata hang ni memang tak ada harapan lah. Memang neraka lah kan. Tapi sebenarnya ayat tu bukan habis kat situ. Ayatnya, kalau hang sampai mati murtad, memang kita kata Allah tak ampunkan. Tapi kalau mereka Islam, tiba-tiba mereka murtad, kan, tak lama kemudian akhirnya dia buat apa? Dia taubatlah, dia masuk Islam, maka Allah akan mengampunkan kemurtadan dia itu. Tapi kalau dia hampir mati, memang kalau masa mati baru taubat dah tak boleh dah. Menunjukkan bahawasanya sesuatu ayat Quran dia menjelaskan sesuatu ayat. Kalau ayat Ali Imran tadi macam muktamad, Allah tak ampunkan dosa. Kalau dia dah mula Islam, lepas tu murtad. Rupa-rupanya itu bukan muktamad. Yang muktamadnya kena dikaitkan kalau dia mati dalam keadaan murtad. Dia samalah macam orang syirik. Jangan kita faham ayat Tuhan kata Allah tak akan ampunkan dosa orang yang syirik. Kalau kita baca ayat tu memang kita kata hang syirik je, habis hang Allah tak ampunkan. Kita tak boleh kata macam tu. Kita kata Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik jika hang mati dalam keadaan syirik. Macam tu. Jadi kita kata kalau sampai mati, inilah ayat dia. Sebab itu apabila kita faham satu ayat, kita kena tengok ayat ni memang penamat dia macam ni ke? Kita faham tak maksud saya tadi itu? Sebab kadang-kadang kita dapati ada di kalangan kawan-kawan kita dia seronok nak nukilkan ayat Quran kan. Dia seronok, tetapi apa yang dinukilkan tu macam kena perjelaskan lagi ni. Kena diperincikan lagi tu. Sebab tu kadang-kadang kena dijelaskan lagi. Supaya apa? Supaya tafsiran itu tidak jadi sempit. Supaya tafsiran ayat itu tidak melimitkan yang Allah kata ada peluang lagi. Macam tu ya. Jadi saya nak tunjuk pada perempuan ada jawapan dia. Sebab tu orang-orang yang cari kiriman Quran kan, dia memang tak akan jumpa punya. Dia tak akan jumpa Al-Quran ni dia tidak benar. Allah akan bagi tafsiran dia. Begitulah tuan-tuan perempuan, sedikit sebanyak contoh ya. InsyaAllah nanti kalau panjang umur, Allah bagi kita ruang peluang, kita ada azam, mungkin saya boleh ajarkan sedikit demi sedikit macam mana kaedah nak mendapatkan tafsiran ayat lebih jelas. Tentunya tuan-tuan kata, kami ni jenis suka nak kongsikan info dekat media sosial, betul tak? Dia panggil kumpulan MacDos, media sosial kan. Bagus, satu medan dakwah yang sangat baik. Tapi sebelum hampa nak kongsi tu, cek dulu. Maksud dia betul ke ayat ni lagu ni maksud dia? Ataupun ayat ni tafsiran dia macam mana? Macam tu.
dicek dulu keseluruhan betul ke tak silap macam ni, barulah tulis, lepas tu tekan apa? Share. Kalau tidak nanti orang yang duk kawan kita tu dia cuma kata, "Oh bagusnya, boleh tak I nak kongsi?" Betul tak? Kan? Boleh tak I nak kongsi? Minta izin ya kak, saya nak kongsi. Jadi takut nanti apa yang kita nak hantar tu takut, ya Allah, kak silap lah, contoh kan. Sudah. Tapi tak apa. Kita kena usaha sampaikan walaupun satu ayat. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Tapi disiplin dia kita cuba tanya. Tengok balik. Tengok tafsiran dia. Macam ni. Supaya apa? Supaya Al-Quran ni difahami dengan benar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja ayat yang dapat kita ulas sedikit sebanyak tentang ayat yang kita baca tadi itu. Jadi kalau ada tuan-tuan dalam bentuk lain ya. Dalam bentuk lain maksudnya macam ni. Allah Ta'ala kalau macam ayat tu tak difahami, Allah akan bagi faham menggunakan teknik apa? Perumpamaan. Allah bagi perumpamaan. Okey. Tuan-tuan ikutkan kelas-kelas perumpamaan kan? Jenuh nak faham perumpamaan ni. Tapi kalau faham je insya-Allah. Okey, kita teruskan ni ayat berikutnya. Boleh lagi ke Kak? Kita ada waktu lagi Kak? Boleh tak boleh? Maaf tuan-puan ya, saya ni slow banyak, bukan slow sikit, slow banyak. Dia tadabbur secara tartil. Okey, jom kita teruskan dengan ayat berikutnya. Okey, ayat nombor 34. Okey, ayat 34 ni mudah je nak faham. Ayat 34 ni Allah Ta'ala nak kata mana-mana golongan yang batil ni, apa jadi dekat diorang? Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama. Orang-orang yang akan diseret beramai-ramai ke dalam neraka Jahannam. Ingat ya, Jahannam tu ia adalah neraka. Yusharu ni maksudnya dibangkitkan. Terjemahan tuan-tuan diterjemahkan macam mana yusharu tu? Orang-orang yang akan diseret beramai-ramai ke dalam neraka Jahannam. Kak dikumpulkan. Apakah? Dikumpulkan. Kak punya tajuk dikumpulkan. Dikumpulkan di neraka Jahannam dengan wajah yang diseret. Betul lah tu. Betul juga makna tu Kak. Yusharu tu juga membawa maksud Allah bangkitkan. Yusharu ni Allah bangkitkan, maknanya Allah akan kumpulkanlah ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka. Macam mana kat atas muka-muka mereka ni? Maka para ulama mengatakan cara dikumpul ke atas muka mereka ni maknanya dengan salah satu cara mereka diseret dengan muka-muka mereka masuk ke dalam neraka Jahannam. Apabila diseret seperti itu masuk dalam neraka Jahannam, ulaika, merekalah orang-orang yang syarru, amat buruk makana, keadaannya, wa adallu sabila, dan amatlah sesat jalannya, amatlah buruk tempat yang dia nak masuk tu ke dalam Jahannam tu, kemudian pula merupakan amat sesat jalannya. Okey, amat sesat jalannya. Okey, maksud dia macam ni. Mudahnya nak faham ayat ni. Okey. Kenapa Allah Ta'ala nak sebut mereka dikumpulkan ke dalam, nak pergi neraka Jahannam ni dengan muka-muka mereka? Kenapa digunakan muka? Kenapa muka digunakan muka? Kalau kat dunia ni muka tu paling mulia lah. Sana esok dapat satu penghinaan yang paling teruk diseret dengan muka. Macam surah Al-Mulk ayat 22 tu kan. Jalan dengan muka tertunduk ke bawah. Muka ke bawah. Okey.
Benar Kak. Jazakillah khairan. Maksud dia, kenapa disebutkan muka? Kerana kita tahu muka ini adalah semulia-mulia al-a'dha, semulia-mulia anggota badan. Betul kan? Lepas tu muka kita ke atas, kaki kita ke bawah. Sebab tu Nabi larang kita pukul muka, Nabi larang. Tak boleh pukul muka. Sebab muka ni tempat yang dimuliakan. Jadi, tempat yang dimuliakan itulah digunakan untuk diazab, nak menunjukkan betapa hinanya, betapa kejinya. Digunakan muka tu. Lepas tu pula muka itu berbentuk dia diseret di bawah, ditarik dengan mukanya. Okey, kita pernah dengar hadis kan bahawa Nabi SAW ini mengatakan memang di akhirat nanti ada orang dia berjalan, mukanya dia berjalan kaki ke atas, muka dia dekat bawah. Memang ada hadis, ya. Hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Memang ada orang nanti cara dia berjalan di hari akhirat tu nanti dengan mukanya di bawah, kakinya ke atas. Memang Allah boleh lakukan. Okey. Kemudian apabila mereka dihumban, mereka dibawa masuk neraka, maka Jahannam ni, ingat kita dah kata Jahannam dia merujuk kepada apa? Jahannam adalah salah satu daripada nama-nama neraka. Okey, atas nama-nama neraka. Kenapa dinamakan Jahannam? Dia nak merujuk kepada kedalaman neraka itu. Maka apabila mereka masuk ke dalam Jahannam, ke dalam neraka yang sifatnya dalam, maka itu merupakan seburuk-buruk tempat. Itu adalah seburuk-buruk tempat. Kemudian pula wa adallu sabila, dan amat sesatlah jalannya. Amat sesat jalannya ini dia boleh merujuk kepada manusia yang memang sepatutnya jalan yang betul mereka kena cari ke syurga tu, tapi mereka pergi ke neraka. Amat sesatlah jalannya. Okey, juga membawa maksud, ada para ulama tafsir mengatakan ayat tu merujuk kepada mereka ni tak jumpa jalan untuk keluar daripada api neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Tentang tafsiran ayatnya, tapi boleh kita, kalau kita rujuk pada tafsiran para ulama, mereka mengatakan bahawa amat sesatlah jalannya, maksudnya orang yang masuk neraka tu dia pilih terburuk-buruk tempat tu sebab memang mereka ini melakukan perbuatan yang sesat. Okey, habis ayat nombor 23. Ayat 23 ni, ayat 34 ni, maafkan saya, ayat 34 ni apa kita dapat belajar? Kita dapat belajar bahawasanya hari kiamat ini wujud. Okey, hari kiamat ini wujud. Kita dapat belajar dekat sini, pelajaran dia, cara azab itu diazab dengan bentuk menghinakan pada wajah. Dihina pada wajah-wajah. Kita dapat belajar juga pada ayat ni, seburuk-buruk tempat nak dimasuki adalah neraka. Lepas tu tempat orang yang sesat, sesesat-sesatnya adalah dalam api neraka. Kita boleh keluarkan ayat-ayat seperti itu. Ada lagi tak pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat nombor 34 ni? Ada tak? Tak ada dah. Kalau
kalau tak mau pergi ke tempat yang paling sesat, jalannya tu dekat dunia ni kena ikut jalan yang betul. Jalan yang Betul. ditunjukkan ada Al-Quran dan hadis. Ya, kena ikut siratal mustaqim. Kena ikut jalan yang lurus. Jalan lurus ni satu je. Jangan ikut jalan yang bengkang-bengkok yang banyak. Baik, kita masuk kisah baru. Ayat ini kita masuk kepada kisah umat terdahulu. Kita bawa dulu kisah Nabi Musa. Menariknya tuan-tuan perempuan ya, dalam surah Al-Furqan ni Allah ada mendatangkan kisah-kisah para umat terdahulu. Okey, kita kena salin dulu kalau tengok kan. Okey, ayat 35 dengan 36 ni, ini kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa. Pendek je ayat dia. Kenapa pendek? Ini kita akan terangkan. Sebenarnya peletakan kisah Nabi-Nabi ni dalam surah Furqan ni kenapa? Apa tujuan dia? Kita akan sebut kejap lagi. Kemudian bermula ayat nombor 37 adalah kisah umat Nabi Nuh. Satu ayat je Allah cerita. Lepas tu ayat 38, ayat 38 ni tuan-tuan tahulah kisah Nabi umat Nabi Hud, Nabi Saleh. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan? Okey. Ayat nombor 40 ini adalah kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Okey. Okey ya. Jelas. Okey. Kalau tuan-tuan baca ayat ni, kenapa Allah tak cerita panjang kisah Nabi ni? Kenapa pendek berbenar? Sebenarnya surah Al-Furqan surah yang Allah nak memaparkan tentang balasan azab yang diterima bagi umat-umat terdahulu setelah mereka menolak kerasulan wahyu yang telah disampaikan kepada mereka. So ayat-ayat ni sebenarnya nak kuatkan lagi ni lah. Nak kuatkan lagi sebab ayat 34 tadi last kali kita belajar tentang azab neraka kan. Azab neraka, maka ayat yang ke-35 ni sampai 35 sampai 40 ni Allah nak merujuk kepada contoh. Contoh macam mana umat-umat yang terdahulu yang mereka ada karakter yang sama macam penduduk Mekah. Apa yang mereka buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sebagai peringatan, warning bagi mereka. Kalau hangpa buat benda yang sama kepada Nabi Muhammad, maka kamu boleh dapat balasan yang sama macam kaum Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh dan Nabi Allah Lut. Okay, kita baca ayat sekejap 35, kita ada 5 minit lagi. Allah mengatakan walaqad, dan sesungguhnya benar-benar. Ada dua penegasan. Laqad. Dua penegasan Allah kata ataina, kami telah berikan Musa kepada Nabi Musa al-kitab. Sebuah kitab, iaitu kitab apa? Sudah pasti kitab Taurat. Okey. Sama tak Allah nak linkkan dengan Nabi Muhammad? Nabi dapat Al-Furqan. Nabi Musa dapat Al-Kitab. Kenapa sebut dapat kitab? Ingat tak tadi yang mereka pernah soalkan, kenapa Quran ni dia tak turun sekaligus? Dia maknanya ayat ni menyebut soalan seperti Taurat kan turun sekaligus, dia ada perkaitan. Lepas tu Allah mengatakan waja'alna ma'ahu, dan kami jadikan bersama Musa itu, kami lantik saudara Musa itu Harun, saudara Musa itu Harun sebagai apa? Wadhira, sebagai pembantu bersama dengannya. Allah jadikan pembantu, wadhir. Okey. Jadi jelas kan? Maksudnya
Musa dapat kitab, lepas tu Nabi Musa ada pembantu di kalangan saudaranya, adik-beradiknya sendiri. Okey. Kemudian Allah kata apa? Faqulna dhahaba ilal qaum. Lalu kami perintahkan kepada mereka berdua, pergilah kamu berdua kepada kaum alladzina kadzabu, yang mendustakan ayat-ayat kami bi ayatina, yang mendustakan wahyu yang disampaikan kepada mereka. Okey, jelas kat sini. Kaum kat sini kaum apa? Ayat ni dia bukan hanya merujuk kepada Firaun saja, tapi kaum Firaun pun termasuk dalam sasaran dakwah Nabi Musa dan Harun. Lepas tu kan Allah pendek cerita dia. Lepas hantar Rasul, mereka tak percaya wahyu disampaikan. Allah kata fadammarnahum, kami binasakan mereka tu. Tadmira, hancurnya. Tadmira ni dia adalah kata terbitan daripada dammar kan. Tadmira ni merujuk kepada hancur, hancurnya. Sebenarnya nak fokus tentang apa? Nak dikaitkan juga dengan ni lah. Apa yang Allah buat kepada mereka, binasakan. Siapa kaum yang batil tu? Kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Okey. Kisah Nabi Musa. Okay, InsyaAllah nanti kita akan kita boleh perincikan lagi kisah Nabi Musa, dan kita pun tersedia maklum tentang perempuan kan. Tetapi sedia maklum, kita boleh rujuk balik nota-nota kisah Nabi Musa yang pernah kita bentang dulu. Saya pernah bentangkan tajuk kronologi kisah Nabi Musa dekat 50 siri, hampir 50 jam. Hampir 50 jam lebih. Kita pernah bentang kisah Nabi Musa, 6 fasa, 6 keadaan. Kita tengoklah kat dalam tu cerita-cerita yang lebih lanjut. Nak tahu kisah Nabi Musa, rujuk dalam video tu. Kak Liza, video tu ada dalam YouTube kan? Ada tak? Ada, kejap nak kongsi, tengah cari sekejap. Okey, kita tengok sekejap. Ada tak video tu? Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan, nota tu ada, nanti akan dikongsikan. Kita dah buat tajuk kan kisah Nabi Musa tu. Saya kronologi kisah Nabi Musa. Oh, ada. Kisah Nabi Musa. Oh, ramainya orang tengok. Siri 40 ni 6 orang je. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Okey. Saya tengok ni nombor 40 ni. Ada playlist dia tak? Tak ada playlist. Kak jumpa tak, Kak? Dekat siri 1 tu ada? Tak ada? Saya tengok contoh kat perempuan ya. Saya tengok contoh kat tuan-tuan perempuan. Ini link dia ya. Kita buka YouTube lah, mudah. Kita tengok dekat sini. Nampak tak kat atas ni? Ni. Nampak kan? Inilah siri 40. Kisah Nabi Musa. Lepas tu ni siri 1 ni. Ni kita tengok ya, gambar rajah dia ya. Ini siri 1. Saya bulatkan, nampak tak dalam video saya papan ni, Kak? Nampak kan? Ini siri 1. Nampak, Ustaz. Okey, ada 1 jam 72 minit tu. Okey. Ada dah share dah link playlist semua kat situ, dekat ruangan chat. Tu. Okey, tengok dekat chat. Saya buka Ustaz. Okey, dah ada. Okey, Ustaz, saya buka ruangan chat sekejap tuan-puan ya. Hujan tengah turun ni, masya-Allah, rahmat Allah. Doa mustajab tuan-puan ya. Doa mustajab, doa banyak-banyak. Okey, tengok dekat list tu, checklist tu. Kita tengok kisah Nabi Musa kan. Nampak tak? Ada siri 1 sampai siri berapa?
sampai siri 40, maafkan saya, bukan 50 sampai 40. Kalau tuan-tuan tengok yang siri ke-39 ni, saya bentang dia dekat ni, dekat stesen bas. Tu kenangan lah. Kenangan. Dekat stesen bas. Kita ada 40 siri tuan-puan boleh tengoklah. So, tuan-tuan perempuan ada 40 siri tapi dia ada 39 video je sebenarnya insya-Allah. Okey, itu tuan-tuan boleh rujuklah. Okey. Jadi awak keluar lagu ni. Macam-macam video ni. Astagfirullah. Okey. Kita ada lagi dalam berapa minit. Okey, tuan-tuan ada persoalan tak? Ada pertanyaan apa-apa ke? Tak ada. Boleh dengar tak suara? Okey, tuan-tuan ambil video tadi senarai chat tu, senarai link playlist Nabi Musa ni, tuan-tuan print nota, tengok balik video tu. Okey, jadi ada dalam ayat yang kita kongsikan tentang Nabi Musa. Okey. Jadi ringkasan dia tuan-tuan perempuan kisah Nabi Musa ni kenapa dicerita pendek je? Sebenarnya cerita ni sebenarnya dia nak memaparkan, bukan nak papar panjang tentang macam mana Nabi Musa, bukan dia nak cerita panjang kisah Nabi tu. Maksudnya kenapa ayat dia pendek je? 2 ayat, 1 ayat. Sebenarnya ayat tu sebenarnya dia cuma datang nak dia punya fokus dia apa tahu? Fokus dia sebenarnya nak menunjuk tentang keingkaran orang yang buat ingkar ni, apa balasan dia. Sebab tujuan surah Al-Furqan kita tahu kan, Al-Furqan tujuan dia adalah untuk menunjukkan, membezakan antara hak dengan yang batil. Okey, jadi Allah nak paparkan dari sudut apa? Keingkaran dan balasannya. Okey, itu saja pengisian kita pada pagi ni. Kalau ada persoalan ke, pertanyaan ke, ya silakan. Saya ada sekejap Ustaz, ada Hajah Nazli ni nak nota kat tengah cari dia punya Google Drive kejap Okey. Boleh Kak? Kak apa minta tadi tu? Hajah Nazli. Betul ke Hajah? Hajah Nazlin. Okey, insya-Allah ada. Ada dekat Google Drive tu senarai nota Nabi Musa tu. Okey, lagi ada apa persoalan? Nota ada insya-Allah. Okey, lagi tuan-tuan puan-puan. Okey, terima kasih pada Kak Nurhalina dia ada memberikan sedikit ulasan tentang di ruangan chat, kita boleh bacalah Okey, satu ulasan yang sangat baik. Jazakumullahu khairan. Okey. Lagi tuan-tuan perempuan, ada apa-apa kita doakan juga Kak Syida kita semoga Allah sentiasa memberikan kesihatan kepada beliau, juga kepada grup Ahsanul Amala, sebaik-baik amal, masya-Allah. Banyak kelas-kelas tuan-tuan boleh ikut banyak kelas-kelas anjuran Ahsanul Amala yang tuan-tuan boleh ikuti. Ikutlah mana yang dan lah. Okey. Lagi ada apa-apa soalan, pertanyaan tuan-tuan perempuan? Ada apa-apa pertanyaan, persoalan? Okey, tu Kak dah letak dah link Google Drive untuk kisah nota kronologi Nabi Musa tu. Okey, tuan-tuan boleh ambil tuan perempuan nota tu. Boleh juga dihebahkan Tidak ada apa-apa halangan untuk membuat hebahan. Ustaz, macam tadi tu tafsir ayat dengan ayat Quran kan, ayat Quran dengan ayat Quran tu kalau macam kita baca satu macam tadi surah Ali Imran ayat 90 tu, macam kalau kita tak tahu nak tengok penjelasan lain daripada surah An-Nisa tadi tu, maknanya kita kena memang baca ayat tu, kita kena rujuk tafsir kot Ustaz. Rujuk tafsir. Betul. Dia akan ada bagi tahu Ustaz. Ya. Cara dia mudah je Kak.
kalau kita nak tahu ayat mana dengan ayat mana yang ada perkaitan, kita cari tafsir-tafsir yang berbentuk pendekatan dia mentafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Mudah je. Contohnya, boleh rujuk tafsir Ibnu Kathir, boleh rujuk tafsir Adwa'ul Bayan. Kalau siapa ada tafsir Adwa'ul Bayan, dia lagi banyak ayat. Dia lagi banyak ayat dia akan bawa. Contoh-contoh dia lah. Jadi itu pentafsir yang paling baik. Pentafsiran yang paling terbaik mentafsirkan ayat-ayat Quran dengan ayat-ayat Quran yang lain. Kerana Allah saja yang mengetahui kan apa yang dia nak maksudkan. Jadi kita tafsir dengan ayat. Tapi bukan ayat dengan ayat je lah. Ayat-ayat dengan juga hadis Nabi SAW. Okey, lagi Kak? Ustaz, Soalan lain. apa dia nak cakap? Lupa. Maknanya sebab tu disebut perkataan tartil tadi tu. Jadi kita baca perlahan-lahan tu supaya kita nak dapat faedah, nak dapat pengetahuan daripada ayat tu. Maknanya salah satu dia kita nak dapat perbandingan ayat tu boleh terus pakai ke ataupun dia ada rujukan ayat lain macam tu, Ustaz. Salah satu perkataan tartil tu maknanya baca secara perlahan teratur tu dengan tujuan kita dapat faham ayat tu. Dia bukan sekadar baca dengan tajwid saja, baca dengan makhraj yang betul saja. Dia nak kita faham sekali maksudnya. Begitu ke? Ya, dia okey, pertama memang Quran dibaca dengan tartil tu betul. Kejap saya tengokkan nota pasal tartil sekejap ya. Sekejap. Quran. Okey, soalan Kak tadi tu benar. Maksud dia begini. Kita baca Quran perlulah secara tartil. Kita orang awam ni kita ambil dah baca secara tartil. Maksudnya kita baca tidak perlu laju-laju. Kita baca menyebut kalimah tu biar terang. Huruf tu biar kita terangkan. Kan? Contoh kalau kita baca ayat nombor 35 tadi, kalau kita baca laju kita akan baca walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu, kan. Dia akan jadi macam bunyi dia tu, bunyi huruf tu dia macam tak jelas kan. Tapi kalau kita baca walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna, dia dengar bunyi tu. Tapi kalau kita baca laju, walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Dia ialah kalau orang yang memang dia mahir tak apa. Tapi kalau macam kita orang awam ni, kita bacalah dia dalam bentuk perlahan. Okey. Yang kedua, kita baca pelan-pelan tu juga sebenarnya begini. Ayat Quran ni dia hidup tau. Dia nanti dia akan bagikan kita macam, dia memberikan kita sentuhan. Dia ada ayat-ayat tu dia macam menyentuh kita. Jadi ayat ialah sebab kalamullah kan. Jadi lepas tu kalau kau nak faham ayat dia tu, of course lah memang kena tengok kepada tafsiran ayat dia. Tu betul lah tu, salah satu fungsi baca tartil tu juga untuk memahami ayat dia. Okey. Kemudian kalau nak tafsir ya, saya kena bagi jugalah kot nota ni nanti. Cuma awam. Okey. Dia kalau kita tak jumpa Al-Quran dengan Quran, kita boleh tafsir Al-Quran dengan hadis ya. Nampak kan saya kongsi kata kan? Al-Quran dengan hadis. Kalau tak jumpa Al-Quran dengan hadis, tetap boleh tafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat dulu. Maksudnya ayat Quran tak ada, kita boleh tafsirkan dengan hadis. Kalau tak ada, boleh tafsir dengan pendapat sahabat Nabi. Semua ada fungsi-fungsi dengan sahabat Nabi. Okey. Kemudian, kalau tak ada sahabat Nabi, maka tuan-tuan kena mentafsir dia dengan pendapat tabi'in dulu. Lepas sahabat, turun tabi'in. Apa tabi'in ni kata? Macam kita sebut nama dia Atha, Mujahid, kita selalu sebut nama Ibnu Zaid kan. Itu tabi'in.
Kalau tak ada tabi'in, apa yang dilakukan? Barulah pergi kepada tafsiran yang berikutnya. Itulah kaedah paling terbaik. Tapi mudah je. Jawapan dia rujuk kitab-kitab tafsir yang berunsurkan. Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis, mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat, mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Itu yang paling the best sekali. Dia panggil ta'thur bil ma'thur. Bil ma'thur. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Tetap juga boleh baca ya ulasan Kak Nurhalina yang kongsi dalam ruangan chat tu pun betul. Baca tertil supaya ada merasa merenung dengan mendalam setiap pembelian perkataan, compare, kontras, rujuk persamaan, bunyi-bunyi huruf tu betul. Seperti mana juga yang Kak Liza sebut tadi itulah. Okey, ada apa-apa lagi perbincangan selanjutnya? Tak ada dah Ustaz. Dah diam. Tak ada, kita tangguhkan. Mereka diam dah tu, mereka nak. Itu dah. Mereka dah diam tu, sian. Jadi Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih semua. Banyak ilmu didapat hari ini walaupun 3 ayat pun panjang Ustaz terangkan kepada kami kan. Jadi terima kasih banyak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Insya-Allah jumpa lagi nanti. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Liza. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Liza.